sama-sama berkumpul, berhimpun di dalam rumahnya. Alhamdulillah selesai salat berjemaah sebentar tadi. Mudah-mudahan pengisian yang ada sedikit ini kita akan isikan dengan kebaikan, dan kita akan lihat mudah-mudahan benda ini akan menjadi saham akhirat untuk kita di dunia ini sampailah kita bertemu di akhirat nanti insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, untuk makluman malam ni saya ganti Ustaz Awis Qani kan, masya-Allah. InsyaAllah lah sekadar keterbatasan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan kepada saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat bersama insya-Allah. Kali terakhir saya datang, masjid ni masih dalam proses penambahbaikan ataupun renovate. Masya-Allah, alhamdulillah, tabarakallah, malam cantik masjid ni. Tersergap indah. Cantik mata memandang, nampak. Hari tu di luar kan kita solat dan tanpa bagi kita istirahat. Alhamdulillah dapat masuk ke dalam, cantik tengok. Alhamdulillah lah ada imam muda yang ideal, inovatif dan kreatif berusaha keras. Mudah-mudahan jadi saham akhirat untuk dia. Dan juga para jemaah sekalian yang banyak membantu. Baik, tuan-tuan, malam ni tajuk bebas lah. Kita ada kitab nak baca. Kita bagi tazkirah lah insya-Allah. Tazkirah ni bukan ceramah, tazkirah insya-Allah. Baik, sempat yang saya tulis nota hasil daripada kajian ilmiah guru-guru kita semua yang ada di Malaysia dan juga Indon, maka saya tulis nota dan saya akan berkongsi insya-Allah. Tajuk yang saya pilih, perbezaan ataupun perbandingan nikmat yang ada di dunia dan nikmat yang ada di akhirat ataupun syurga. Kita akan tengok sekali lagi apa nikmat yang telah tersedia ada di dunia dan perbandingan dia dengan nikmat yang Allah sediakan dalam syurga. Tuan-tuan akan nampaklah sekali perbezaan dan perbandingan dan insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, kenikmatan dunia. Semua orang tahu dia adalah sementara, sebentar, sekejap, fana. Ada pun kenikmatan di akhirat nanti ataupun di syurga, dia kekal abadi. Dia kekal abadi. Apabila disebutkan kenikmatan yang kekal abadi di tuan-tuan dan puan-puan, dia bukannya bermakna kita akan hidup 1,000 tahun, 1 juta tahun, 1 bilion tahun, 1 trilion tahun, tidak. Kekal abadi dekat sini maksud dia kehidupan yang tidak ada kematian. Disebutkan khuludun la mautun fihi. Kekal abadi, mereka hidup di dalamnya, tidak mati-mati selama-lamanya. Kalau istilah matematik kita panggil infinity, tak mati-mati. Itu nikmat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa di dalam syurga nanti. Lalu kita bandingkan dengan kehidupan kita yang dekat dunia yang sekejap ini, bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad. Cuba kita renung, cuba kita muhasabah. Tambah-tambah pula dalam negara kita, khususnya sekarang ini dilanda kan dengan satu wabak penyakit, masya-Allah, bukan sekadar negara kita saja, hampir seluruh dunia. Tuan-tuan, kalau ikut statistik, hampir 700,000 manusia meninggal dunia hasil daripada ujian daripada Allah COVID-19 ni. Statistik yang kita tengok hampir ke 15 juta manusia dah dijangkiti, terinfeksi dengan penyakit ini. Dan hari ini satu berita yang agak mengejutkan, di Kedah sudah ada kes, masya-Allah, 6 ke 7 kes dekat Jitera kan. Allah Akbar, dia dimakan kat kedai tu pula yang okey tu kan. Tak apalah, kita tidak menyalahkan dia. Mudah-mudahan kita ambil iktibar. Kita ambil iktibar, ambil teladan, jaga diri masing-masing. Untuk saya yang dhaif ini dan kita semua berkat jaga diri, jaga kebersihan, jaga keselamatan. Kita nak cepat-cepat benda ni pergi. Tuan-tuan tahu kementerian kata apa? Kementerian kata di Malaysia ini akan diisytihar bebas daripada COVID-19 apabila tidak ada kes selama 28 hari berturut-turut. Hari itu turun dah. Lepas tu naik balik sebab kita makin selesa, orang makin melanggar SOP. Allah Akbar.
28 hari berturut-turut tidak ada kes, baru diisytihar bebas dan selamat. Agak macam mana tuan-tuan kita? Allahu Akbar, tak berapa hari lagi nak main Aidil Adha kan. Mudah-mudahan Allah, kita minta doa lah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Allah memudahkan urusan kita dan dapat sambut dengan baik insya-Allah. Baik tuan-tuan, sambung balik yang tadi. Saya nak bagi tahu nikmat yang Allah sediakan di dunia dan di syurga. Kalau di dalam syurga nanti tidak ada kehidupan yang mati, maka di dunia cuba kita renung, umur kita di dunia cuba bayangkan yang rata-ratanya hanya bertahan 60 hingga 70 tahun. Nabi sebut dalam hadis kan, yang lebih sikit 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun itu dikira bonus. Mintalah doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami di dalam ketaatan, murahkan rezeki kami di dalam keberkatan. Mintalah betul. Bila Allah bagi kelebihan, ada umur yang panjang, minta doa untuk buat kebaikan. Maka kehidupan yang paling lama di dunia, contoh kita ambil 100 tahun, cuba bandingkan dengan kehidupan yang paling sekejap yang ada dalam syurga nanti. Ternyata lebih beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Kehidupan di dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan dalam akhirat ataupun syurga nanti, tidak terbanding tuan-tuan dan puan-puan. Ternyata kehidupan di dunia ini cuma sekelip mata. Dia datang bagaikan angin yang berlalu pergi kemudian habis. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan maksiat sebagai orang-orang jahil. Dalilnya di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Para ulama mufassirin sebut, ulama mengatakan orang-orang yang bermaksiat ini, orang-orang yang melakukan dosa ini sebagai orang yang jahil, orang bodoh. Allah berfirman, kata Allah, innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan mereka, dengan kejahilan mereka. Siapa buat dosa, siapa buat maksiat, dia diumpamakan orang bodoh dan sebodoh-bodohnya. Apa sebab dia tuan? Di sini para alim ulama mereka berhujjah dan berpendapat, katanya di antaranya mengatakan orang-orang yang melakukan maksiat sebagai orang yang bodoh adalah kerana di dunia dia melakukan dosa, dia buat maksiat, dia berlazat-lazat dengan maksiat yang sementara. Sementara lagi dia telah mengorbankan kenikmatan yang Allah telah sediakan di dalam syurga yang kekal abadi. Sebab tu dia bodoh. Maksud dia orang Kedah faham cerita. Dia ni orang yang bodoh sebab dia buat dosa dan dia bermaksiat. Bila dia buat dosa dan bermaksiat, dia telah mengorbankan kenikmatan yang kekal abadi yang akan dia dapat di dalam syurga nanti. Bodoh ke tak bodoh? Kita buat contoh. Orang yang berzina di dunia, nikmatnya hanya sekejap. Orang yang minum khamar, dia minum arak, dia minum, dia seronok. Kemudian dia berkhayal, dia loya, dia sakit perut, dia buat masalah. Nikmatnya rasa tak? Rasa. Kemudian orang yang membunuh, mencuri, mengumpat, mengadu domba, macam-macam. Mereka ini dinamakan orang yang jahil dan bodoh kerana buat maksiat di dunia. Sedangkan pada masa itu dia telah mengorbankan kenikmatan sebenarnya kekal abadi di dalam syurga. Dalil dia apa tuan-tuan? Nabi sebut pula dalam hadis. Nabi kata apa? Kata Nabi, man labisal harirah fid dunya. Siapa di kalangan lelaki yang memakai baju ataupun sutera di dunia, lam yalbashu fil akhirah. Ingat, nanti di akhirat dia tak boleh pakai. Pasal apa? Sebab dia bodoh, dia langgar peraturan, dia buat benda yang dilarang. Di dunia dia dapat nikmat yang hasilnya daripada dosa, tetapi di akhirat nanti dia takkan dapat. Nabi sambung lagi dalam hadis yang lain, kata Nabi, man syaribal khamr fid dunya. Siapa yang minum arak dekat dunia ni, lam yashrabha fil akhirah. Nanti dekat akhirat dia tak boleh minum dah. Sebab dia telah mengorbankan nikmat sementara yang ada di dunia, di akhirat dia tak dapat. Allahu Akbar.
Jadi tuan-tuan, inilah perumpamaan orang yang bodoh. Dia mengutamakan kenikmatan dan kelezatan yang sementara di dunia, dan dia telah mengorbankan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat ataupun di syurga nanti. Pada hakikatnya, saya ulang lagi sekali, inilah orang-orang yang bodoh dan tersangat bodoh. Tuan jangan takut, perkataan bodoh disebut dalam banyak kitab. InsyaAllah kita boleh kata, boleh sebut untuk tujuan pengajian. Tapi jangan sedap-sedap dia kata orang bodoh-bodoh pula, itu tak boleh lah. Nah, baik, jadi tuan-tuan, tak kala kita bermaksiat, kita adalah orang yang bodoh. Kenapa? Kerana kenikmatan akhirat selamanya langsung tidak boleh dibandingkan dengan nikmat dunia yang tersangatlah sebentar. Ini baru poin yang pertama. Poin yang kedua, beza nikmat dunia dengan nikmat akhirat ataupun syurga. Baik, nikmat dunia ni tuan-tuan, dia penuh dengan kekurangan. Dia penuh dengan kekurangan. Adapun nikmat di akhirat, akhirat bila disebut akhirat kira syurga lah tuan-tuan. Adapun nikmat syurga, dia penuh dengan kesempurnaan. Dunia penuh dengan kekurangan, akhirat ataupun syurga penuh dengan kesempurnaan. Baik, kita tengok sikit dia punya pengujahan ataupun apa dia punya makna ataupun inci. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tadi saya sebut nikmat syurga penuh dengan kesempurnaan. Kalau kita sebagai manusia yang biasa nak ikut dengan daya kemampuan kita, batas imajinasi kita ini terbatas tuan-tuan. Khayalan kita, batas imajinasi kita, otak fikir kita terbatas. Kalau kita cuba nak fikir apa yang telah Allah sediakan di dalam syurga, kita tak akan sampai. Sebab itu akan jadi orang gila. Dia pakai selipar kat tangan, dia pergi gantung rantai kat leher. Dia cuba nak kaji lebih apa yang Allah cerita, habis otak kita terbatas. Sebab apa? Dalil Allah sebut di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ni tuan-tuan, Allah berfirman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah siap sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Apa dia? Ma la 'ainun ra'at. Sesuatu kenikmatan yang mata mereka tak pernah lihat, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengari oleh telinga mereka, wala khatara ala qalbi bashar, dan langsung tidak pernah terlintas dan terdetik di hati-hati mereka. Apa benda ni yang Allah sediakan untuk hamba dia ke dalam yang nak masuk dalam syurga nanti? Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas dan terdetik. Ini satu benda yang luar biasa yang Allah sediakan kepada kita, tuan-tuan. Kalau di dunia, nikmat di dunia, benda yang kita tak pernah tengok tapi kita pernah dengar. Contoh macam kami akan datang, kami Madat Murtada Dakwah Center. Saya mengajar dekat Mahat Tafiz Murtada Dakwah Center, jadi model kat situ. Kami akan buat team building nanti dekat Pulau Perhentian, Terengganu. Saya tak pernah pergi lagi ke Pulau Perhentian, Terengganu banyak kali dah. Tetapi walaupun tempat kita tak pernah pergi, kita boleh tengok dalam insert. Tuan tulis saja dia keluar macam. Maknanya nikmat dunia, mata tak pernah lihat, telinga pernah dengar. Tuan-tuan pernah pergi Pulau Langkawi? Ada orang tak pernah pergi. Kalau orang cerita kat dia, Pulau Langkawi, Masya Allah cantiknya. Dia kata aku tak pernah pergi. Hang buka tengok Google sekarang, check tak, keluar macam-macam. Itu nikmat dunia. Mata tak pernah lihat, telinga pernah dengar. Malah kita boleh lihat juga melalui media sosial, media masa. Itu kenikmatan dunia. Tuan, kalau bandingkan dengan syurga, jangankan kata mata tak pernah lihat, tak pernah dengar pun di telinga dan terdetik di hati. Sebab kalau kita cuba nak membayangkan, dia terlalu luas ataupun jauh daripada daya imajinasi kita sebagai manusia yang biasa. Lagi saya buat contoh, tuan akan nampak insya-Allah. Baik, itu kenikmatan luar biasa yang telah Allah siapkan di syurga nanti. Memang sangat dahsyat, special. Kita tak boleh fikir dan gambarkan dia akan jadi, tapi dia tetap ada. Sebab Allah sebutlah hadis qudsi tadi, aku telah siapkan kepada hamba-hambaku yang soleh. Tuan-tuan, ada orang dia cuba usaha. Dia usaha bersungguh-sungguh untuk memahamkan apa yang Allah sediakan. Sebab dia mengaji hadis. Lagi ada Allah cerita pasal sungai, kemudian pasal pokok, pasal buah-buahan dalam syurga. Ada.
Kan? Kalau kita baca surah pun ada. Kan? Tapi dia cuba nak bayangkan dengan yang ada di dunia, tak sama tuan-tuan. Contoh apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya illa asma. No? Tidak ada satu pun yang ada di syurga nanti jika dibandingkan dengan yang ada di dunia illa asma, kecuali pada nama saja. Nama sama, hakikatnya berbeza. Benda tu ada kat dunia, dalam syurga pun ada, nama dia sama, tetapi hakikat penciptaan dia sangat berbeza. Apa contohnya? Pokok. Dalam syurga ada pokok, di dunia ada pokok. Lagi sungai. Dalam syurga ada sungai, di dunia ada sungai. Lagi apa lagi? Para wanita. Di dunia ada para wanita, dalam syurga ada para bidadari. Di dunia ada buah-buahan, dalam syurga ada buah-buahan. Banyak. Jom kita tengok satu persatu secara ringkas apa perbandingannya. Baik tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai contoh Allah sebut tentang sungai yang ada di dalam syurga. Firman Allah dalam surah Muhammad ayat 15, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Kata Allah, perumpamaan syurga Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyaru ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa. Baik, tuan tengok saya bila baca yang ni, saya dengar guru saya cerita, kepala saya jadi pening dan keliru sikit. Apa Allah SWT ni? Kata Allah, di dalam syurga nanti ada sungai-sungai yang banyak. Anharun, bukan nahrun. Kalau nahrun satu, mufrad. Ini anharun, jamak. Sungai-sungai yang daripada air yang segar, tidak berubah-ubah. Ghairi asin. Kemudian kata Allah, wa anharun min labanin. No, ada sungai daripada sungai-sungai susu. No, sungai susu bukan satu, tapi bersungai-sungai. Masya Allah. Tuan-tuan cuba bayangkan, entah ikan apa yang ada dalam sungai susu dalam syurga nanti. Bukan setakat kita boleh tengok, malah kita boleh minum, kita boleh terjun, berenang-berenang. Sebab dalam syurga nikmat yang banyak, kita boleh buat apa yang kita suka. Kemudian Allah sebut lagi, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Khamrun. Apa khamrun? Khamar. Arak. Dalam syurga nanti ada sungai, bukan satu, tetapi bersungai-sungai. Sungai susu, sungai arak. Guru kita kata, ustaz saya kata dalam kuliah dia, kalau kita dah mandi dalam sungai susu, kita boleh pergi pula mandi terjun dalam sungai arak. Masya Allah. Arak, jangan bimbang tuan-tuan, arak di dunia dengan arak di syurga tak sama. Arak di syurga tidak memabukkan. Saat ini saya baca dalil. Bila duduk dekat lapangan ilmu ni, kita kena baca dalil kan. Kalau bercakap, siapa pun boleh. Dalil tuan-tuan dengan risalah saya ambil daripada nas ilahi dan juga daripada hadis-hadis Nabi, insyaAllah. Tak ada yang syadidul dha'fi. Kalau dha'if pun tak apa, kita tak berhujah, kita nak berkongsi fadail a'mal, tak apa. Jadi tuan-tuan, dahlah ada sungai susu, sungai arak, belum kira sungai madu lagi, Masya Allah. Tuan-tuan, dahsyat. Kemudian saya katakan tadi, kalau sungai arak ni dia tidak memabukkan. Khamar di dalam syurga tidak memabukkan, tidak mengkhayalkan, tidak sama dengan khamar di dunia. Saya pernah menjadi mangsa mabuk. Saya bawa kereta pukul 3 pagi waktu itu daripada Ipoh main ke Sungai Petani. Lagi 5 minit nak sampai rumah, dekat lah. Ada India mabuk naik motor, langgar kereta saya. Allah Akbar. Memang salah lah dia ikut dan nanti. Dia kata apa? Oh, tuan pakai kepiah, pakai jubah ni orang baik-baik. Kita tak tipu, kita banyak. Saya pun percaya lah. Kita kesian kat dia sebab motor dia pelanting. Kereta saya kemek kan. Lalah esok, telefon buat nambuh diam tu. Jadi, saya nak abang tuan tak pun tu ujian kan. Saya nak abang, orang yang mabuk di dunia, dia menyusahkan orang ramai. Tuan-tuan tengok berita terbaru ni kan. Dalam minggu PKP pun, ataupun sebelum tu, berapa orang jadi bangsa meninggal dunia oleh orang mabuk. Itu ya tuan-tuan, saya bukan nak diskriminasi, saya bukan nak ajak rasisme, bukan. Tapi benda ni hakikat. Di dunia, arak tidak ada kebaikan. Dia hanya menyusahkan orang. Kalau minum arak, dia jadi pening, dia jadi sakit perut, mulut pun busuk, menyusahkan orang.
Tetapi dalam Al-Quran, Al-Quran Allah cerita arak di syurga yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa berbeza. Dalilnya Allah berfirman, "Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'sim." Mereka ahli syurga minum arak tidak menyebabkan mereka bercakap benda-benda yang sia-sia, apatah lagi melakukan benda-benda yang berdosa. Minum arak dalam syurga sediakan kepada hamba-hamba di dalam syurga. Dahsyat tuan-tuan. Lalu sebab tu saya katakan tadi, poin yang kedua ni, nikmat dunia ni dia kekurangan, dia penuh dengan kekurangan. Nikmat syurga penuh dengan kesempurnaan. Allahu Akbar. Kemudian pasal sungai lagi tak habis ni. Dalam hadis ataupun dalam riwayat banyak disebutkan sungai-sungai yang ada dalam syurga, anharun tajri min ghairi ukhdud. Ini pun pening kepala kita. Tuan-tuan akan dikeliru nanti. Tapi ini riwayat. Boleh cek, boleh rujuk dengan ustaz-ustaz ni. Min ghairi ukhdud, sungai-sungai dalam syurga mengalirnya tanpa ada lubang, tanpa ada laluan. Maknanya dia mengalir ke atas. Kalau sungai kita di dunia, dia mengalir, ada laluan dia. Kalau kering kita nampak laluan, kita boleh pergi masuk. Kering kontang tak ada air. Bila banjir ada air, tak boleh masuk. Tapi dalam syurga, sungai tidak ada laluan. Ustaz tu kata dalam kuliah dia mungkin mengalir di atas. Entah, Allahu a'lam. Allah yang mengetahui. Lalu macam mana kita nak tahu? Kita sama-sama buat baik, masuk syurga sama-sama, kita akan tahulah nanti insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allah cerita pula tentang pokok, habis sungai, pokok pula. Tuan-tuan, jangan kita sangkakan pokok di dunia sama macam pokok di syurga. Salah. Allah sebut di dalam Al-Quran, jannatin adnin tajri tahtiha al-anhar. Jannatin adnin, jannah syurga adn yang Allah ciptakan dengan tangan dia sendiri. Kan ada hadis kan, qalaqallahu arba'an asya' biyadihi. Ada 4 benda yang Allah ciptakan dengan tangan dia sendiri. Ahli sunnah wal jamaah wajib percaya Allah ada tangan, tapi bukan macam tangan makhluk. Tadi jin kalau tuan-tuan yang dulu. Tangan Allah ada, cuma bukan macam tangan makhluk, melambangkan keta'aziman, keagungan Allah. Kita kena percaya benda tu. Antara 4 benda yang Allah cipta dengan tangan Allah, tahu benda tuan-tuan? Yang pertama, Allah cipta al-qalam, pena, yang semua amalan telah tercatat kan. Dan yang keempat, tahu pada tuan-tuan, inilah kelebihan kita. Nabi Adam alaihissalam, masya-Allah, Allah cipta dengan tangan Allah sendiri. Sebab tu Allah suruh para malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang cipta Nabi Adam. Ini kelebihan Nabi Adam. Nanti kalau ada masa lagi saya cerita pasal Nabi Adam pula. Kejadian Nabi Adam, Qussasul Anbiya. Sangat dahsyat kajian dia. Saya bila mengaji dengan ustaz tu buat mata, Allahu Akbar. Betapa hebatnya kita, Allah angkat darjat kita. Kita jadi khalifah atas muka bumi tuan-tuan. Bukan khalifah di situ bermakna penguasa. Bukan bermaksud ketua, salah. Khalifah yang sebenar itu bermaksud kita menggantikan orang ataupun makhluk yang pernah ada di atas muka bumi ini dulu. Sebelum terciptanya Adam, sudah ada malaikat dan jin. Dulu jin yang duduk atas bumi ini. Lalu Allah ciptakan Adam untuk digantikan menjadi khalifah. Sebab tu iblis tak mau sujud. Ada orang faham sujud macam tu, macam kita sujud salat. Tidak begitu. Sujud di sini maksudnya penghormatan. At-tahiyyah. Yang kita dah baca dengan penghormatan. Itu pasal Nabi Adam. Dia masuk tajuk lain lah. Minta maaf tuan-tuan. Kita balik kepada tajuk kita balik tadi. Iaitulah pokok-pokok yang Allah ciptakan dalam syurga tidak sama. Kata Nabi dalam sebuah hadis, pokok yang Allah ciptakan di dalam syurga, ranting dan dahannya daripada emas. Allahu Akbar. Berapa karat? Allahu A'lam. Kalau pokok dekat dunia ni ranting pada syurga, macam mana tuan? Habis orang pakai karat, dia tak pokok. Oh, dahsyat Allah Subhanahu Muhammad. Begitu juga tentang para wanita yang Allah ceritakan dalam syurga, para bidadari. Ada tak sama para wanita di dunia dengan bidadari di syurga? Allahu Akbar, jauh dah berbeza. Kerana di dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda tentang wanita syurga, iaitu bidadari. Kata Nabi, "Lau anna imra'atan min ahli jannah." Kalaulah seandainya ada seorang wanita daripada syurga, bidadari lah, ittala'at ila ahli dunia, dia terbit, dia muncul,
dia turun sekejap mai ke dunia, seorang saja, la adaat ma bainahuma, maka akan terang menerangilah bumi ini keseluruhan. Okey, contoh saya buat perumpamaan. Saya suka buat contoh mudah nak bagi faham, sebab saya mengajar budak-budak. Hari ni saya mengajar orang tua-tua yang lebih alim, lebih berilmu. Kalau salah, tuan-tuan tegur saya. Kita nak pernah mengaji ni, insya-Allah. Perumpamaan dia, malam ni kita duduk di Masjid Al-Bushra, mabuk. Tiba-tiba sekali lagi blackout, current tak ada. Gelap gelita. Berdasarkan hadis Nabi, apabila gelap, tiba-tiba seorang bidadari daripada syurga muncul ke dunia. Seorang kan? Maka akan terang menerangilah dunia ini keseluruhan. Di sini pun otak kita tak sampai dan nak fikir macam mana. Tubuh bidadari itu mengeluarkan cahaya. Tidak habis di situ tuan-tuan. Nabi sambung lagi kata Nabi, wala mala'at ma bainahuma riha. Malah tubuh bidadari itu mengeluarkan bau-bauan yang wangi semerbak harum kasturi daripada utara ke selatan, barat ke timur. Allahu Akbar. Satu dunia jadi terang, satu dunia jadi wangi. Ini hadis yang saya baca ni tak boleh nafikan. Hadis ni sahih. Nah, apa ni nikmat syurga Allah sediakan kepada hamba-Nya sangat sempurna. Allahu Akbar. Kemudian Nabi sambung lagi dengan hadis wala nasifuha ala ra'siha, dan tudung ataupun telumbung yang dipakai di kepala bidadari itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Baru tudung. Tuan-tuan, kumpul benda-benda yang paling cantik dalam dunia ni, bandingkan dengan tudung yang dipakai oleh bidadari. Hadis ni kata tudung bidadari itu lebih cantik lagi daripada semua benda yang paling cantik yang ada di dunia. Itu baru tudung bidadari. Belum hidung bidadari, belum pipi bidadari, belum bibir bidadari. Allahu Akbar. Di sini pun kalau tuan-tuan cuba bayang, jadi pening tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. Tapi kita kena percaya ini nikmat yang Allah sediakan kepada hamba-Nya yang soleh, hamba-Nya yang bertakwa. Allahu Akbar. Baik, saya laju sikit tuan-tuan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian di dalam Al-Quran Allah SWT tadi tentang para wanita kan, bidadari. Okey, jadi pada poin yang kedua ni saya nak bagi tahu kepada kita semua, kemampuan fikiran kita ini dia terbatas sebagai manusia biasa. Kita tak mampu nak membayangkan kalau dalam konteks bidadari tadi, tapi kita mampu bayangkan orang yang paling cantik yang pernah kita tengok atas dunia ni. Tuan, kita pernah tengok orang yang paling tampan, paling cantik atas dunia ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau disebutkan dalam satu peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni antara nabi yang paling tampan dan sebelah cantik. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disebutkan wa utiya syatral hasanah ataupun syatral jamal, diberikan setengah ataupun separuh ketampanan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi saya nak bayangkan ni, nak beritahu ni betapa hebat dan nikmat yang Allah sediakan. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah sebut tentang para wanita. Allah berfirman, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Nah, surah Yusuf ayat 31 kata Allah, tak kala para wanita, para ibu-ibu ataupun pembesar-pembesar berkumpul di sebuah negeri Mesir. Mereka memotong ataupun memegang pisau sambil memotong makanan atau roti ataupun buah-buahan. Buah-buahan disebut di sini. Kemudian permaisuri raja mengatakan waqalat ukhruj alaih, disuruh Nabi Yusuf lalu usah kat sini. Pasal para wanita pembesar-pembesar lain, mereka katakan Zulaikha tu ya. Zulaikha tu Israiliyat. Tu nama Zulaikha tu Israiliyat. Kita tak pakai, kita ambil Imra'atul Aziz, isteri kepada Aziz ni dalam Quran sebut. Dia berkata hang Zulaikha kuman tu dengan anak buah sendiri pun hang tergoda. Apa? Dia kata apa? Hang tak tengok lagi dia punya muka macam mana. Ni kalau bahasa Kedah kita lah tu. Tuan-tuan jangan duk bayangkan cerita Arab, cerita bahasa Kedah kita dah lah. Saya nak bagi faham kan. Dia kata, hampa tak tengok lagi Yusuf macam mana? Maka
Maka dia toklah mereka satu perjumpaan. Zulaikha kata Imratul Aziz ni katakan Yusuf saya lalu saya kat sini. Sambil Zulaikha tu dia telah siap sediakan pisau diberikan kepada setiap seorang wanita tersebut. Saya nak tengok Nabi Yusuf lalu apa jadi kat mereka. Maka Nabi Yusuf pun lalu sejak depan tu. Para wanita tu mereka pegang pisau sambil memotong buah. Nabi Yusuf lalu mereka tengok, mereka terpesona, terpana, terkesima dan terkejut. Ada yang memotong buah sambil memotong tangan dan jari. Ada yang jari sampai nak terputus pun tak sedap-sedap sakitnya. Nah, Abang Umar ni dia tak rasa sakit kerana dia terpegun dan terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf AS. Kat sini pun kita nampak lagu malu ni kan. Sebab kalau kita diberikan pisau, ditunjukkan seorang wanita ataupun lelaki yang paling tampan di dunia di depan kita, kita pegang pisau, kita kerak kami tengok muka dia. Sakit tak tuan-tuan? Confirm sakit tuan-tuan. Baru hiris sikit dah sakit. Maknanya nak beritahu tuan-tuan di sini kenikmatan yang Allah sediakan tu sempurna. Tu jawapan dia nak abang yang duk pergi hujah banyak ni kan, tak boleh faham. Allahu subhanahu Muhammad. Baik tuan-tuan. Seterusnya poin yang ketiga. Poin yang ketiga, nikmat dunia dan nikmat syurga. Baik. Kenikmatan di dunia ini kalau kita nak raih dia, nak dapat dia mesti dengan perjuangan, bersusah payah dan bercerai lelah, berpenat. Tu maksud dia. Kita kena usaha kuat baru boleh dapat nikmat di dunia. Adapun nikmat yang Allah sediakan di syurga nanti, tuan-tuan tak perlu bersusah payah, tak perlu berusaha, nak apa minta dapat. Ada dalil tak? Saya sebut dalil berdasarkan ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh cek tengok lagi. Baik, kita tengok di dunia, nikmat di dunia, kalau kita mahukan sesuatu, usaha kita kena keras dan kuat. Kita nak duit, kena kerja. Kita nak isteri, kena kerja, kena cari, kena usaha, cari kumpul duit. Apatah lagi kita lelaki. Ataupun kita nak bina rumah idaman kita. Kita nak rumah. Tuan-tuan, rumah lah ni kena ada 100,000 lah, lebih kurang. Kan? Banyak 100,000, banyak lah tuan-tuan. Kalau macam saya umur yang baru 30-an ni, nak buat rumah, memang kena berkumpul lagi lah. Sebab saya sedang membina kerjaya, baru hampir 1 tahun berkahwin. Kan? Dengan bulan 9 ni insya-Allah nak main baby pertama pula. Masya-Allah, kalau tuan tolong doakanlah mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh. Hari tu pegawai masjid ada pergi, terima kasih banyaklah siapa yang pergi kopi saya satu memang nak dapat dah nikmat yang Allah bagi. Masya-Allah. Jadi saya nak beritahu di sini tuan-tuan, apa benda di dunia ni yang kita mahu, usaha kita kena kuat. Usaha kita kena keras. Perlu ada pengorbanan dan perjuangan. Nak rumah ke, nak isteri ke, nak kereta ke, kena usaha. Kalau tak usaha, dia tak akan datang bergolek begitu saja kecuali yang Allah tentukanlah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau benda tu free pun tuan-tuan, nikmat dunia ni kalau dia free pun kita tetap kena usaha. Tuan-tuan pernah pergi Mekah tak tuan-tuan? Ada yang pernah pergi, alhamdulillah. Di Mekah tu kadang-kadang ada orang yang kaya-kaya, mereka berebut-rebut juga untuk mendapatkan roti yang percuma. Ada kadang-kadang orang bagi roti percuma, bagi kurma percuma. Pasal apa mereka berebut-rebut? Duit mereka banyak, mereka boleh beli. Tetapi mungkin mereka nak rasa suasana dan nak rasakan keberkahan di berebut-rebut tu. Sebab Mekah ni semua orang tahu tanah haram, tanah berkat, doa cepat, mustajab, laju. Jadi tuan-tuan, walaupun nikmat itu percuma di dunia, nak dapatkannya kita kena bersusah payah, kena menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, kena berusaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada nikmat di dalam syurga nanti, tidak perlu lagi bersusah payah. Selagi kaki kita belum jejak syurga, tidak ada istilah istirahat di dunia. Ini kena faham. Di dunia tidak ada istilah istirahat. Apabila kaki telah menjejak syurga, baru namanya istirahat. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu di atas kepayahan, kesusahan. Maka sebab itu kita kena ada pengorbanan, perjuangan dan bermujahadah di dunia. Untuk apa?
almarhum Tuan Guru Haji Saleh kata awak. Saya ingat ni sampai hari ni dia kata, dunia ini tempat kita bersusah payah, moga di syurga tempat kita berehat dengan senang. Betul ya? Ambil pegang kata-kata ni, simpan. Dunia kita bersusah payah untuk kumpul pahala, untuk cari mardatillah, keridaan Allah, agar nanti di syurga kita tengok benda tu, kita rasa gembira. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, mana? Jadi di akhirat ataupun di syurga, apa sahaja benda yang kita mahu, Allah akan tunaikan. Inilah ayat agung yang saya nak baca. Kalau tuan-tuan boleh hafal satu ayat ni, biar dia jadi saksi. Tuan-tuan boleh buka surah Fussilat ayat 31. Nanti tafsir dia secara zahir ataupun yang perlu ditakwil, tuan-tuan tanyalah guru-guru, tuan-tuan guru yang lebih arif. Saya hanya ikut guru saya, apa yang dia cerita dalam kuliah dia, saya catat dan saya ingat, maka saya nakal kalam, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Surah Fussilat ayat 31 menceritakan ahli syurga masuk dalam syurga nanti, dia nak apa? Allah langsung tunai dan kabulkan. Allahumma salli ala Muhammad. Ayat dia Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Saya ulang lagi sekali, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata guru kita, ini ayat yang sangat special, istimewa, besar dan agung. Bagi kamu di syurga, apa yang kamu hajatkan, hasratkan, Allah langsung tunaikan. Nampak tuan-tuan, ini specialnya kita bila dapat masuk dalam syurga nanti. Walakum fiha ma tad'un, tuan-tuan minta Allah kabulkan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai contoh, kalau tentang makanan buah-buahan pohon, Allah sebut dalam syurga, qutufuha daniyah, dahannya rendah, tinggal pegang, ambil, makan sahaja. Tak perlu bersusah payah pergi jalan ke sana sini. Nikmatnya kalau di dunia nak pokok, nak buah, kena panjat, kena rabat, orang kena panggil. Kemudian Allah SWT tentang minum pula, di dalam surah Al-Waqi'ah yang sempat saya tulis ayat 17, ayat 18. Allah cerita tentang kalau ahli syurga, dia nak minum, dia nak makan, ada pelayan pula yang datang tuang dalam cawan, hanya tinggal dia minum saja. Allah berfirman, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Siapa yang hafal Al-Quran, dia akan tahu dia boleh ikut. So kena ajar anak-anak kita, tuan-tuan, kita kena hafal Al-Quran, baru seronok. Ustaz tu ajar, kita faham, masya-Allah. Kita jadi imam, kita baca, kita faham. Seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah. Jadi seronok tuan-tuan. Ke dalam syurga, saya katakan tadi, ada pelayan-pelayan di sekeliling mereka ahli syurga, siap dengan minuman. Bila sahaja ahli syurga itu hendak minum, pelayan itu datang, tuang. Ahli syurga hanya minum sahaja. Jadi tuan-tuan, di akhirat nanti tidak ada istilah penat sama sekali. Semuanya bersenang-senang. Apa yang kita inginkan, insya-Allah kita akan dapat. InsyaAllah kita akan dapat. InsyaAllah saya terus kepada poin yang seterusnya. Saya cuba skip lah tuan-tuan, sebab kalau boleh saya nak pergi habis. Azan masuk ke Allah. Masuk dah. Azan dulu dah. Terus ya. Kita ambil sampai waktu iqamat, boleh tak? Kalau tak boleh, tuan-tuan beritahu. Saya kena ikut guru-guruan lah. Dia ada SOP dia. Baik tuan-tuan, yang keempat, poin yang keempat, nikmat dunia ini dia terbatas. Dia terbatas, tak boleh dinikmati pada setiap masa, waktu ataupun keadaan. Maknanya nikmat dunia terbatas. Adapun nikmat syurga tidak ada batasan. Bila kita nak, kita boleh dapat tu. Baik, dia punya wujahan macam ni secara mudah dia. Contoh di dunia kita ada kereta. Kadang-kadang kereta kita kalau tak isi minyak, dia akan mati. Kereta tu nikmat. Kadang-kadang sampai waktu kereta kita perlu diservis. Kalau tak servis, dia akan jadi masalah kepada kita. Dia akan rosak, macam lah. Kemudian buat contoh lagi, buah-buahan dan makanan. Di dunia ni tuan-tuan, ada buah-buahan yang bukan sentiasa ada. Ada buah-buahan yang kena tunggu musim, maka nikmat dia terbatas. Contoh buah durian, kalau tak main musim ada.
Kalau ada pun mahal tuan kan. Tetapi kalau di syurga, buah-buahannya Allah kata ukuluha daiman, makanlah selama-lamanya. Buah-buahan ada sepanjang masa. Entah-entah dalam syurga nanti tak ada pun perkataan musim. Sebab kalau ada musim, kena tunggu musim baru dia main. Tetapi dalam syurga tidak, buah itu sepanjang masa. Allah Akbar tu kita kata tuan-tuan. Kemudian kalau di dunia, isteri kita suruh pergi beli barang yang kita nak nikmati barang tu, dia suruh kita beli pukul 1 pagi. Abang pergi beli ikan, ikan tak ada lagi, kita nak cari ikan mana tuan pukul 1 pagi. Kena tunggu esok lah kan. Jadi nikmat pun tergantung. Malah minta maaf para ibu kalau saya buat contoh ni, sebab ini kebenaran. Kadang-kadang isteri kita pun kita tak boleh nak nikmati. Para suami tak boleh nak nikmati. Kenapa? Datangnya haid, kena cuti 5 hari. Yang lagi musibah 10 sampai 15 hari. Masya Allah, lamanya. Kemudian isteri kita juga kita tak boleh nak nikmati nifas 40 hari. Kadang-kadang isteri kita dia tak haid pun, tak nifas pun, dia merajuk dah, dia tak mau nak kita. Lari balik kampung. Isteri kita nikmat, tuan-tuan, nikmat. Tetapi tengok bagaimana Allah ciptakan mereka. Tapi para wanita dia kena ingat, para wanita di dunia memang bersusah payah bercerai belah. Tetapi para wanita, para ibu-ibu bila dia dapat masuk syurga nanti, dia akan jadi lebih hebat pada para bidadari. Berani cakap ni, saya ada dalil dan bukti. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Para bidadari dalam syurga, kami terus ciptakan mereka tanpa ada proses, terus jadi bidadari. Adapun para wanita di dunia, dia ada proses penciptaannya. Daripada baby kecil kena berangkak, kemudian besar kena mengaji ilmu, kena mengaji ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Besar lagi kena taat perintah Allah, kena taat ibu bapa. Bila dah kahwin kena taat suami. Bila ada anak kena bersabar. Nampak tuan-tuan? Pengorbanan orang perempuan ni besar. Lalu bila dia dapat masuk syurga, dia akan jadi lebih hebat daripada para bidadari. Dia akan jadi ratu kepada para bidadari. Ini orang perempuan. Allahu Akbar. Ini dia depan tahu lagi bersemangat kita buat baik kan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung yang mana tadi? Baik, nikmat dunia dia terbatas, bukan setiap masa kita boleh dapat. Berbeza dengan nikmat akhirat dan syurga. Nikmat syurga tuan-tuan, bila kita mahu, tidak ada perkataan tunda-tunda, tidak ada perkataan tunggu sekejap. Terus kita akan dapat. Ingat ayat yang saya sebut tadi, surah Fussilat ayat 31, kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita nak, insya-Allah kita akan dapat. Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun contoh kalau dalam nota saya tulis, kalau berkenaan dengan para bidadari di akhirat, dalam surah Ar-Rahman, hurun mansuratun fil qiyam. Para bidadari mereka menunggu-nunggu di dalam kemah mereka. Tunggu zaman para suami depan balik, tak keluar daripada kemah dalam keadaan bersih, tidak ada kekotoran. Setiap saat fresh, tersedia untuk melayan para suami dalam syurga. Kalau dunia tadi terbatas. Jadi kenikmatan akhirat tidak mengenal musim ataupun waktu. Bila sahaja kita inginkan, kita akan dapat. Sikit lagi tuan-tuan, nikmat yang kelima, nikmat dunia dia ada kesan sampingan. Dia ada risiko, dia ada bahaya. Dunia kita dapat nikmat, tapi dia ada kesan yang buruk. Adapun di akhirat, di syurga, kita dapat nikmat, tak ada kesan sampingan yang buruk langsung. Semua baik. Contoh saya buat, kalau di dunia kita naik kenderaan, semewah apapun kenderaan kita, secanggih apapun kenderaan kita, kadang-kadang kalau kita langgar lubang, dia gegak juga. Kesan yang paling mudah kita boleh nampak, kereta mengeluarkan asap yang boleh menjadi racun. Itu kesan tak baik, walaupun kereta tu nikmat. Kemudian dari sudut makanan pula, kalau kita tengok atas dunia ni, betapa banyaknya makanan yang begitu lazat,
dan sedap Allah sediakan atas dunia. Di atas tanah ni pun makanan banyak, pandang ke lautan pula pun banyak. Kalau laut, tengok ada apa? Ada ketam, ada ikan, ada sotong, ada udang, ada kerang, semuanya sedap. Tetapi kalau makan dengan kadar yang banyak, darah tinggi, kencing manis, itu kesan yang buruk, boleh bawa kepada mati. Durian, kalau orang makan durian sampai mati pun ada tuan. Saya pergi satu kampung dekat belah Bulim ke mana lah, tazkirah sini, habis-habis tu pegawai masjid beritahu, Ustaz, tadi ada jemaah jiran meninggal pasal makan durian. Dia terkejut saya. Dia demam, dia makan durian, kemudian dibuh Panadol. Oh, saya tak tahu, saya tak makan durian, saya tak suka durian. Siapa kata durian raja buah, saya tak suka kan. Saya tak boleh makan durian, saya nak muntah tuan. Tapi dia kata dari panas yang mana tahu, mungkin dia ada penyakit kronik kot kan. Allahu akbar. Maka tuan-tuan tengok nikmat dunia ada kesan dan risiko yang besar. Tapi nikmat akhirat ataupun nikmat syurga tidak ada kesan yang langsung. Allah sediakan sempurna baik untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Allah sebut innaka alla tajua fiha. Kata Allah kepada Nabi Adam, nanti kalau hang masuk syurga, hang tidak akan lapar lagi di dalamnya. Ahli syurga mereka tidak akan lapar, mereka tidak akan dahaga. Tetapi penghuni syurga mereka akan sentiasa makan dan minum. Mereka makan dan minum bukan pasal lapar tuan-tuan, pasal nikmat yang banyak Allah sediakan dalam syurga. Mereka makan dan minum untuk berlazat-lazat dengan kesedapan yang banyak yang Allah sediakan. Kan saya sebut tadi Allah kata fawakiha katsira, buah banyak dalam syurga, walahmi tayrin mimma yashtahun. Banyak pula daging-daging yang mereka makan bukan kerana lapar, tetapi sebab berlazat dengan nikmat yang Allah bagi. Kemudian dalam syurga, sebanyak mana pun kita makan, tidak akan ada kekotoran yang keluar daripada tubuh badan kita. Nah, disebut dalam hadis ahlul jannah, penghuni syurga, la yadawatun, tidak buang air besar, berak, tak buang air besar, la yabulun, tidak buang air kecil, wala yantatitun, tidak ada hingus. Kemudian para wanita dalam syurga, wa azwajun mutahharah, perempuan-perempuan dalam syurga suci dan bersih, tidak ada kekotoran sama sekali. Dahsyat tuan-tuan. Baik, sedahsyat apapun kita dah sampai ke 9, maka saya minta maaf terpaksa berhenti. Saya takut tuan-tuan ada urusan lain. Semua pakat pegang surah Al-Mulk dah tu, tak sama-sama bicara. Mudah-mudahan surah Al-Mulk kita baca jadi perisai dalam hubung nanti Ustaz Wadian Nur kata malaikat nak kacau kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya berhenti sampai sini dululah insya-Allah. Minta maaf kalau terlajar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.